Bismillahirrahmanirrahim. Sekalung penghargaan buat pengacara, Barisan panel hakim yang ada lagi bijaksana yang sudah menjunjung mahkota kat jalannya. penjaga masa yang sentiasa peka dengan letak waktunya, Tetamu-tetamu hormat yang berkarisma warga pendidik. dan seterusnya rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pemupukan perpaduan menerusi rukun negara, begitulah muninya tajuk pidato yang akan kami persembahkan di batasan maya ini. Sungguh masyhur pahlawan berlima, di bumi Melaka menabur jasa. Rukun negara tonggak utama, menyatukan rakyat pelbagai bangsa. Hadirin yang dihormati sekalian, Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal di mata dunia dengan rakyat majmuknya. Rakyatnya apabila bangsa yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Iban Karazan dan orang asli. Menurut sejarah, kepelbagaian kaum di negara kita adalah kesan penghijraan kaum Cina dan India ke tanah Melayu. Namun begitu, pelaksanaan dasar pecah dan perintah oleh kerajaan kolonial British telah menyebabkan wujudnya pemisahan antara kaum tersebut. Rata-rata orang Melayu tinggal di perkampungan dan bekerja sebagai petani dan nelayan. Orang Cina tinggal di bandar dan menjalani aktiviti perniagaan dan pelombongan. Manakala orang India bekerja sebagai buruh di ladang. Kesannya, komunikasi antara kaum terbatas dan lahirnya sifat prasangka dan curiga. Hadirin sekalian, peristiwa 13 Mei adalah kemuncak kepada konflik antara kaum. Peristiwa rusuh ini telah menjadi lambang kepada rapuhnya perpaduan kaum di Malaysia. Bersatu tegur percaya roboh, ramai yang kehilangan nyawa dan tercedera serta menyebabkan kemusnahan harta benda sehingga Malaysia diisytiharkan darurat dan hampir lumpuh ketika itu. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, para pemimpin pelbagai kaum telah duduk berbincang untuk mencari formula bagi menstabilkan negara yang tercinta. Bulat air kerana berbentuk, bulat manusia kerana mufakat. Maka terhasillah rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 semasa negara menyambut hari kemerdekaan yang ke-13. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum hadirin tertanya-tanya, izinkan saya untuk menjelaskan definisi rukun negara. Apa itu rukun negara? Rukun negara ialah ideologi kebangsaan yang digubal oleh pihak kerajaan bagi membentuk perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rukun ialah dasar, tiang, asas atau sendi. Negara pula bermaksud masyarakat yang menduduki kawasan tertentu dan diperintahkan oleh sebuah kerajaan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa rukun negara ialah asas kepada sebuah negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah lafaz rukun negara yang saban minggu kita ucapkan dalam perhimpunan rasmi sekolah. Berdasarkan statistik Jabatan Perakaan Malaysia, jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2022 seramai 32 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang ramai, bukan mudah untuk menyatukan rakyat yang berbilang kaum kerana setiap kaum punya cara hidup yang berbeza, sama ada dari segi agama, kepercayaan, adat pesan, bahasa dan makanan. Oleh itu, rukun negara adalah paduan terbaik untuk membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Namun, persoalannya ialah bagaimana perpaduan kaum dapat dibentuk menerusi rukun negara. Hadirin yang dihormati sekalian, perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ini dapat dipupuk dengan terlaksananya 5 prinsip rukun negara. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip bertunjangkan agama ini menjadikan agama sebagai alat perpaduan. Seluruh rakyat boleh disatukan kerana semua agama sentiasa menyeru pengandutnya melakukan kebaikan, termasuklah dalam kehidupan masyarakat. Prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip sebagai rakyat, kita perlu taat setia kepada pemerintah dan tanah air tercinta. Bab kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Rakyat yang cintakan negara akan berusaha untuk memajukan negara dan sanggup berkorban demi tanah air tercinta. Kejadian memasang jalur gembilang secara terbalik dan perbuatan menghina Yang di-Pertuan Agong juga dapat dielakkan pada masa hadapan.
Seterusnya, prinsip rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan ialah sumber undang-undang tertinggi negara. Ia bertujuan untuk melindungi hak dan keistimewaan seluruh rakyat Malaysia. Perkara yang menyentuh hak kaum bumi putera dan kaum-kaum lain mesti dielakkan kerana ia boleh menjejaskan perpaduan negara. Prinsip keempat ialah kedaulatan undang-undang. Bagi menjaga keselamatan dan keharmonian negara, semua rakyat Malaysia terikat dengan undang-undang dan wajib mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Prinsip kelima ialah kesopanan dan kesusilaan, yang merupakan prinsip terakhir rukun negara. Ia menekankan sikap dan tingkah laku rakyat yang terbaik dalam menjaga hubungan antara kaum. Rakyat yang menjaga perbuatan tutur kata mahupun tulisan dapat mengekalkan keharmonian di negara ini. Hadirin sekalian, berdasarkan hujah-hujah tadi, jelas menunjukkan bahawa rukun negara sangat penting dalam mengekalkan perpaduan di Malaysia. Oleh itu, kita wajar menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan harian kerana ia merupakan tonggak perpaduan negara. Bersatu teguh bercerai roboh. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.